warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummi Khalida binti Abu Bakar. Pada kali ini, kami akan membentangkan tentang Business Model Canvas atau BNC perniagaan kami. Perniagaan kami ialah perniagaan makanan berkhasiat iaitu Granola Energy Bar. Granola Energy Bar ialah satu makanan tambahan atau makanan yang akan memberi tenaga tambahan kepada sesiapa yang mempunyai aktiviti seharian sangat padat. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan apa itu BMC atau apa itu Business Model Canvas. Business Model Canvas ialah satu kaedah untuk lebih memahami tentang sesuatu perniagaan dengan berstruktur. Business Model Canvas terbagi kepada 9 elemen iaitu Key Partners, Key Activity, Value Proposition, Customer Relationship, Customer Segment, Key Resources, Channel, Cost Structure and Revenue Streams. Setiap elemen ini akan diterangkan oleh ahli kumpulan yang lain. Elemen seterusnya ialah Key Partnership atau perkongsian utama. Dalam elemen ini, kita perlu bertanya dalam perniagaan kita tentang siapakah pembekal dan penyedia perniagaan. Bagi kami, perniagaan kami telah menyediakan beberapa syarikat yang akan memberikan kualiti bahan asas terbaik untuk perniagaan kami. Antara syarikat yang telah tersenarai ialah syarikat Quaker Oats, Harvest Bakery Ingredients Sdn Bhd, Joby Nut Butter dan Pasaraya Tempatan. Syarikat yang telah tersenarai ini akan memberikan kualiti terbaik kepada bahan asas untuk perniagaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurjana binti Mat Saleh. Nama matrik saya AA191948. Okey, hari ini saya akan menerangkan bahagian saya iaitu Key Activities ataupun aktiviti utama dan juga Customer Relationship ataupun hubungan antara pelanggan. Untuk Key Activities ataupun aktiviti utama adalah aktiviti yang kita lakukan dengan sumber yang sedia ada. Sebagai contoh, apakah cara yang kita guna untuk mengembangkan lagi perniagaan kita, iaitu duit masuk. Yang pertama, kita melakukan R&D, iaitu untuk mengkaji sama ada stevia itu adalah sesuai atau tidak digantikan dengan gula biasa di dalam granola energy bar yang kami akan hasilkan. Yang kedua, melakukan promosi untuk mendedahkan produk ini kepada masyarakat setempat. Okey, kami akan membuka ejen ataupun dropship. Okey, kepentingan ejen dan dropship ini adalah sangat penting dalam meluaskan lagi nama produk agar masyarakat atau komuniti tahu tentang kewujudan produk ini. Okey, yang terakhir adalah sebagai kita mewujudkan granola energy bar ini sebagai pemudah cara dalam hidup kita. Kebanyakannya student ataupun orang yang bekerja tidak sempat untuk bersarapan pagi. Jadi dengan adanya granola energy bar ni sebagai makanan yang cepat kita peroleh, cepat kita makan dan sebagainya, dan tak perlu masa penyediaan yang lama. Just kita ambil dan letak dalam beg dan terus pergi ke kelas ataupun terus ke tempat kerja. Okey, kebanyakannya student tak sempat untuk sarapan pagi. Jadi dengan kewujudan granola energy bar ni akan memudahkan lagi. Jadi mereka boleh sarapan di dalam kelas ataupun mungkin bagi yang bekerja boleh sarapan di dalam kereta. Jadi mereka tidak meninggalkan sarapan, kerana sarapan ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita, dalam seharian kita sebagai sumber tenaga utama selepas kita bangun tidur. Okay, kesimpulannya, aktiviti utama ini sangat penting dalam mengetahui kaedah produksi atau penghasilan. Yang kedua, kaedah penyelesaian masalah dan juga platform yang sesuai dalam kita mengiklankan produk kita. Itu sahaja untuk aktiviti utama. Key Resource KR iaitu sumber utama. Sumber utama merupakan sumber yang diperlukan untuk menawarkan dan menyampaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan segmen pelanggan, tawaran nilai, hubungan pelanggan, saluran dan juga struktur kos. Kami ingin menjual granola energy bar. Granola energy bar ini telah diinovasikan dengan idea untuk mengubah bahan asas. Pada asalnya, granola energy bar ini akan menggunakan gula perang sebagai bahan asas. Namun, kami akan menggantikan gula perang kepada stevia. Stevia dapat memberi tenaga dan juga mengurangkan kadar gula. Value Proposition VP iaitu tawaran nilai. Tawaran nilai bermaksud menyelesaikan masalah pelanggan atau memberi nilai tambah.
Contohnya, granola energy bar ini dapat menjadi satu inisiatif kepada para pelajar yang mempunyai jadual masa yang padat supaya mereka dapat mengambil sarapan pagi. Selain itu, granola energy bar ini dapat membekalkan tenaga kepada para pelajar pada musim peperiksaan. Oleh itu, para pelajar dapat belajar dengan lebih fokus. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang customer relationship ataupun hubungan antara pelanggan. Okey, tujuannya adalah untuk bonding, iaitu kita nak jadikan pelanggan itu sebagai pelanggan tetap produk kita. Okey, antara yang kami telah bincang untuk customer relationship adalah memberi pelanggan untuk mencuba dan menilai rasa produk tersebut. Maksudnya macam kita bagi tester, macam kat pasar raya ada tester dan pelanggan cakap, oh sedapnya produk ni, so dia akan terus beli macam tu. Yang kedua adalah memberi harga terendah jika pelanggan membeli dalam jumlah yang banyak. So kita akan beri potongan harga jika pelanggan membeli dalam jumlah yang banyak, seperti dalam 2 karton sekali beli macam tu. Okey, yang ketiga adalah harga promosi early birds. Contohnya seperti selepas kita launching je produk tu dan ada kita buat promosi early birds sebagai pemangkin untuk orang beli, macam produk ni ada promosi dan kita akan consider lah mungkin akan ramai orang akan beli produk yang kita hasilkan. Dan yang terakhir adalah harga membership ataupun harga ahli. Bagi sesetengah pelanggan yang mempunyai ahli dengan syarikat kami, mungkin kami akan memberi potongan harga dalam beberapa persen sebagai penarik kepada pelanggan agar menjadi ahli dan selalu membeli produk yang kami hasilkan. Okay, sebagai kesimpulan, pembinaan hubungan di antara pelanggan dan peniaga adalah antara elemen yang penting dalam sesebuah syarikat. So, kita perlu berfikir apa yang boleh kita hulurkan kepada pelanggan. Antaranya seperti bantuan peribadi, servis peribadi, komuniti dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahagian ini, saya akan menerangkan elemen channel iaitu saluran. Saluran ialah penyampaian tawaran nilai kepada pelanggan melalui kaedah komunikasi, pengedaran dan saluran jualan. Kami menjual produk makanan granola energy bar secara online dan offline. Untuk online, kami menjual melalui aplikasi seperti Instagram, WhatsApp, Shopee dan juga Telegram. Untuk mengepus bahan-bahan jualan yang boleh menarik perhatian orang seperti poster, gambar dan lain-lain. Selain itu, pelanggan boleh menempah makanan tersebut hanya dengan mesej atau WhatsApp nombor yang telah diberi di laman sosial. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang khasiat granola energy bar ini, pelanggan boleh terus tanya kepada penjual melalui nombor telefon yang diberi. Selain itu, kami juga buat secara offline, iaitu pelanggan boleh membeli makanan di kedai kami yang berhampiran dengan mereka. Jika pelanggan tiada masa atau kedai mereka terlalu jauh dengan tempat kami, mereka boleh menelefon kami dan pihak kami akan menghantar wakil untuk penghantaran makanan yang lebih tepat dikenali sebagai COD. Itu saja untuk bahagian ini. Sekian, terima kasih. Di bahagian ini, saya akan menerangkan elemen segmen pelanggan iaitu organisasi menawarkan produk atau perkhidmatan pada satu atau lebih segmen pelanggan. Produk makanan yang kami jual iaitu granola energy bar. Boleh dibeli atau dimakan oleh setiap lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak, dewasa dan orang tua kerana kandungan yang berkhasiat. Selain itu, bagi para pelajar yang tiada masa untuk sarapan sebelum ke kelas juga boleh mengambil makanan ini, tidak kira jantina perempuan atau juga lelaki. Selain itu, apabila kami menjual di laman sosial seperti Instagram atau Twitter, kami target akan dapat pelanggan daripada luar, tidak kira bangsa dan negara. Itu saja daripada segmen pelanggan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah binti Hishamuddin, nombor bateri AA19195. Dalam bisnes model campus kali ini, saya akan menerangkan cost structure dan revenue streams. Apa itu cost structure? Cost structure adalah elemen-elemen dalam bisnes model menentukan structure cost yang diperlukan. 6 elemen dalam structure cost ini. Yang pertama adalah kos bahan. Dianggarkan RM3,300 diperlukan bagi menghasilkan 1,000 bar granola energy bar.
Yang kedua, kos R&D. Kami akan menjalankan research and development bagi menghasilkan produk yang berkualiti tinggi, bermutu dan sedap. Yang ketiga adalah cost overhead. Cost overhead ialah kos tambahan yang tidak termasuk dalam proses perniagaan ataupun bahan mentah. Antara cost overhead yang terlibat adalah perkakas, sama ada perkakas menjalankan perniagaan ataupun perkakas bahan mentah. Yang kedua, bil elektrik. Yang ketiga, bil air. Yang keempat, bil internet. Dan yang kelima adalah sewa tempat. Elemen yang keempat adalah gaji pekerja. Kami akan memberikan RM50 sebulan kepada seorang pekerja. Elemen yang kelima adalah periklanan. Ini termasuk adalah business card, banner dan pamphlet. Dan yang terakhir adalah pengangkutan, iaitu untuk duit minyak. Revenue stream. Apa itu revenue stream? Revenue stream adalah aliran pendapatan hasil daripada kejayaan tawaran nilai kepada pelanggan. Punca pendapatan perniagaan kami yang pertama adalah jualan. Kos bahan bagi menghasilkan 1 bar Granola Energy Bar ialah RM3.30. Kami menjual dengan harga RM6 bagi 1 bar Granola Energy Bar, menjadikan keuntungan RM2.70 1 Granola Energy Bar. Yang kedua adalah upah penghantaran, iaitu COD. Kami mengenakan jas penghantaran mengikut kilometer. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Secara konklusinya, setelah 9 elemen ini diterangkan oleh ahli kumpulan, kita dapat melihat bahawa BMC ini memberikan kebaikan kepada satu perniagaan. BMC ini memberi peluang kepada satu perniagaan untuk merancang dengan lebih menyeluruh dan mengurangkan posibiliti untuk mendapat kerugian. BMC ini juga akan menumpukan keuntungan perniagaan dan dapat memberikan perniagaan itu lebih keuntungan pada masa akan datang. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.